mereka bercakap mengenai seorang raja, seorang ketua negara yang sifatnya ialah raja berperlembagaan. Jadi yang di Tan Agong, walaupun seorang raja sama seperti raja-raja lain, tidak harus dilihat kedudukan, kuasa dan peranannya sama dengan Raja Saudi sebagai contoh, atau Raja Jordan, atau Sultan Brunei. Ya. Yang di Tan Agong harus dilihat dalam konteks kerajaan dalam demokrasi berparlimen atau Westminster Democracy, seperti di United Kingdom, seperti di India, seperti di Australia, seperti di Singapura. Dan mungkin ada sedikit sebanyak titik temu dengan apa yang berlaku di Jepun bagi contoh. Jadi saya lihat ketiga-tiga nama yang saya sebutkan tadi terkeliru, ya. Sebab apabila mereka mengatakan bahawa yang diterangkan ada option, range of option, itu saya fikir sudah salah, sudah tidak betul, ya. Dan James Chin sebagai contoh menyebut soal convention. Ini pun saya fikir tidak betul kerana kita ada perlembagaan bertulis. Dan peruntukan yang relevan dalam soal ini adalah peruntukan dalam perkara 43 pasal 1, ya. Jadi di situ yang di Tan Agong hendaklah melantik, ya. Dalam bahasa Inggerisnya disebut yang di Tan Agong shall appoint a jemaah menteri to advise him in the exercise of his function. Maknanya yang di Tan Agong tidak boleh memerintah dan melantik kerajaan adalah sesuatu yang harus dilakukan secepat mungkin. Itu ideal perlembagaan. Jadi kalau dilambat-lambatkan kerana apa juga sebab, pada saya itu sudah tidak selari dengan perlembagaan, ya. Jadi di situ harus kita memahami, ya. Yang pertama kedudukan Tan Agong, yang keduanya sifat kabinet itu sendiri. Dan ingin saya juga menyebutkan apa yang dikatakan sebagai budi bicara itu bukan budi bicara dalam arti kata biasa, ya, dalam kamus dewan ke ataupun kamus bahasa Inggeris yang lain, ataupun dalam arti undang-undang biasa. Contohnya discretion di sini atau budi bicara di sini dalam konteks undang-undang perlembagaan tidak sama dengan budi bicara dalam konteks undang-undang pentadbiran ataupun administrative law yang memberikan option kepada pihak berkuasa yang diberikan ataupun dianugerahkan oleh parlimen dan sebagainya kuasa berbicara itu, ya. Jadi berbalik kepada soalan pelantikan ataupun kerajaan yang akan dibentuk ataupun yang akan berlaku pada hari Selasa ini. Jadi saya sudah sebutkan bahawa yang di Tan Agong sebagai raja perlembagaan tidak ada option, dan di sini yang saya berasa pelik dengan apa yang disebut sebagai contohnya convention memanggil raja-raja Melayu yang lain. Itu tak ada disebut dan tidak ada kuasa di peringkat ataupun di pihak Yang Tan Agong untuk membincang ataupun ruang kepada Yang Tan Agong untuk membincang hal itu dengan Yang Tan Agong, dengan raja-raja yang lain. Boleh dibincang, itu tidak menjadi masalah, tetapi seharusnya dibincang sekarang sebelum upacara menghadap itu berlaku. Jadi sekurang-kurangnya sekarang sudah disebutkan apa yang kalau yang berlaku A ini dia, kalau B ini dia. Jadi optionnya begitu, bukan option selepas sudah. Sebab salah satu pandangan yang dikemukakan ialah bahawa kalaupun Datuk Seri Anwar berjaya meyakinkan atau boleh membuktikan bahawa beliau mempunyai bilangan yang cukup, yang di Tan Agong dikatakan atau mereka mendakwa boleh ada option lain. Saya pada faham saya ini tidak betul. Kalau melihat kepada perlembagaan dan juga laporan yang ataupun recommendation yang disebutkan ataupun dicatatkan oleh Surajaya Reid ialah sekiranya majoriti sudah cukup dan tidak ada keraguan di situ, bermakna sitting Prime Minister, Perdana Menteri yang ada mesti meletakkan jawatan, ya. Perlembagaan mengatakan bahawa sekiranya Perdana Menteri itu hilang sokongan, dia ada dua option atau dua pilihan. Yang pertamanya letak jawatan, yang keduanya memohon, menyembah ke bawah di Yang Tan Agong untuk bubar dewan.
Tetapi kalau permintaan itu ditolak, bermakna Perdana Menteri mesti letak jawatan. Dan saya heran bagaimana sebagai contohnya saya fikir James Chin atau Azizuddin Mohamed Sani mengatakan, oh sekarang ni berbeza dengan situasi sebelum ini apabila tidak ada Perdana Menteri, di mana Dr. Mahathir telah letak jawatan. Sekarang ada Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin. Itu tidak relevan sebenarnya, sebab sekiranya hari Selasa ini mengandaikan bahawa Anwar Ibrahim betul dapat membuktikan bahawa beliau mempunyai majoriti, bermakna kerajaan Muhyiddin Yassin di situ at that point jatuh dengan sendirinya dan dia kena letak jawatan. Sebab itu kalau kita lihat laporan ataupun draft asal Red Commission yang di Tan Agong diberikan kuasa atau dibenarkan untuk memecat Perdana Menteri yang enggan meletakkan jawatan setelah hilang majoriti.